Thank you. Bye. Kita akan sikit ya. Okey. Thank you. Okey, kita ada dah di FB ya, kalau kita check. FB Ya, FB penerbit kita dah live sekejap ya. Kita masih menanti rakan-rakan untuk bersama-sama ya. Kalau saya nak FB kan saya macam mana? Aktif apa tu tuan? Okey. Kalau saya ke FB saya macam mana? Share je. Encik Saya masuk FB. Masuk Encik Khair ambil saya punya link pergi ke penerbit, just klik sebelah kanan tu link tu, just share pada dalam FB. Sekarang ni saya kena keluar dari sini lah. Saya tak boleh leave ni kan? Tak boleh leave lagi. Kalau boleh selepas ini lah kot kalau nak. Oh, okey. Saya share kemudian lah. Okey. Kemudian. Masuk. Okey. Sekarang saya dengan Zoom je lah ni. Zoom dulu ya. Kita Zoom, kita terus ke. Sekarang ni kita masih lagi menanti rakan-rakan yang berada di luar untuk bersama-sama kerana masa masih lagi belum ya. Seperti yang dijadualkan, insya-Allah 11.30 kita akan mulakan. Untuk rakan-rakan yang sekarang berada di luar, mohon baik dan sebaik dapat kita sharekan ya program kita pada pagi ini, insya-Allah kita akan memula tidak lama lagi. Kita berada dengan tetamu kita sudah pun bersedia untuk bersama-sama secara langsung pada pagi ini diskusi suara UMP, insya-Allah akan dimulakan tidak lama lagi. Untuk pengetahuan yang sahabat-sahabat kita di luar sana, program ini adalah program yang kita laksanakan bagi meraihkan karnival jualan buku dalam talian penerbit News Malaysia Pahang. Jadi kita berharap FB Abah. kita berharap rakan-rakan dapat mewawakkan juga program kita ini supaya lebih ramai mendapat manfaat ya. Kita nantikan dulu satu view yang signifikan supaya baru kita mulakan program kita, insya-Allah. Okey. Tu siapa punya? Abah punya. Live ke? Tapi was Was. Okey. Kalau sekarang ni ini min punya kan? itu abang punya Macam mana kalau Abah nak buka Abah punya akaun kat Min? Abah kena buka balik sebab Abah pakai yang ni. Abang nak masuk akaun atau Login lah maksudnya. Login baru. Ni, Abah buat. Boleh. Kita masih lagi menanti rakan-rakan kita untuk bersama-sama kita pada pagi ini, insya-Allah. Mina je sini tak masuk Untuk pengetahuan rakan-rakan kita di luar, ini merupakan siri yang ke-9 program suara UMP, insya-Allah. Mohon jasa baik untuk laporkan kepada rakan semua ataupun share kita punya. Boleh. Encik Khair, Ya. boleh kita senyapkan sikit suara di belakang tu? Okey. Okey, Dah okey dah? Okey, clear Okey. Kita akan mulakan tidak lama lagi, insya-Allah. Seminit 2 untuk menanti rakan-rakan yang masih mungkin terlepas masa ataupun hari ini ujung minggu, maklumlah mungkin ramai yang terlepas pandang. Kita akan adakan sedikit seminit 2 lagi untuk menantikan satu view yang signifikan bagi meraihkan rakan-rakan datang ya.
Okey, sambil-sambil itu kita harap rakan-rakan lain dapat share kita punya link kita ataupun secara langsung kita pada pagi ini untuk lebih ramai pihak di luar sana dapat bersama-sama menyertai diskusi kita pada pagi ini. Ya, kita tunggu seminit lagi untuk kawan-kawan kita di luar. InsyaAllah ya, sekejap ya, Encik He. Okay, no problem. Mentor lagi, alright, okay. InsyaAllah kita mulakan sekarang untuk bersama-sama kita pada pagi ini ya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih kepada rakan-rakan penonton-penonton yang sudi bersama-sama kita pada pagi ini ya dalam siri diskusi Suara UMP yang ke-9. InsyaAllah pada kali ini kita membawa satu lagi topik yang relevan dengan isu semasa ataupun relevan dengan persekitaran COVID-19 yang sedang kita hadapi hari ini ya. Dan sempena karnival jualan buku dalam talian UMP ini kita bawa hari ini ya seorang lagi tokoh yang boleh membincangkan hal ehwal buku dan dunianya sebenarnya ya, iaitu saya rasa tak perlu kita perkenalkan lagi sebenarnya insan yang sebenarnya dah kenal dalam FB Encik Khair Nadirun. Assalamualaikum Encik Khair. Assalamualaikum Saudara Azli. Selamat Raya. Maaf saya batin kebetulan baju kita sama pula pada pagi ini ya. Tetap sihat Encik Khair. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sejahtera seadanya. Okey, alhamdulillah ya. Jadi terima kasih pertama kali saya mengucapkan pada Encik Khair yang sudi bersama-sama kita dalam program pada pagi ini diskusi Suara UMP seri ke-9. Bagi mereka di luar sana ya untuk mengetahui ini adalah seri yang ke-9, ada 8 lagi seri yang telah kita lakukan sebelum ini. Jika terlepas boleh lihat kepada posting kita di FB Penerbit ya. Dan untuk mengetahui semua juga siaran ini juga boleh ditonton di Majlis Buku Kebangsaan Malaysia page insya-Allah ya Tuan Khair. Saya dah minta dia orang buat. Okay. Ya, saya ada buat dan saya share dalam FB saya juga. Ya, Muhammad juga boleh ditonton di page Encik Khair juga sebenarnya. Alright. InsyaAllah pada pagi ini kita akan membincangkan satu topik tentang industri buku 2020, cabaran dan peluang Encik Khair. Sebab tahun 2020 ni sebenarnya kita membayangkan tahun yang happy dengan teknologi, dengan berbagai cabaran wawasan 2020, tapi nampaknya kita berhadapan dengan pandemik dan juga berhadapan dengan situasi ekonomi, politik yang barangkali menuntut kita ini lebih bersedia ya Tuan Khair. Jadi mungkin betul. Dalam apatah lagi insan-insan seperti kita yang dalam dunia pembukuan dan Encik Khair sendiri adalah pengarah Majlis Buku Kebangsaan Malaysia, pasti ada view tersendiri atau pandangan tersendiri. Kalau boleh saya nak minta pusingan pertama ni Encik Khair sedikit ceritakan mukadimah dia tentang senario dunia buku atau industri buku di dunia ataupun di Malaysia secara amnya. Silakan. Okey, terima kasih Saudara Azli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Terima kasih penerbit UMP jemput saya untuk berbincang dan bersembang. Nampaknya banyak kontroversi pasal saya punya gambar poster tu Itu gambar gambar yang agak, tapi itu gambar antara gambar-gambar signifikan awal saya sewaktu saya terlibat dalam industri perbukuan. Okey. Saya nak sebut sedikit waktu tu saya itulah cuma yang saya nak sebut sikit ialah senario perbukuan ni. 2020 ni kat Malaysia dulu kita start dengan wawasan 2020. Betul. Kita nak maju dengan acuan kita sendiri. Tapi tiba-tiba kita pun ada banyak perancangan untuk dunia perbukuan, industri perbukuan, dan kebetulan bila saya dilantik sebagai pengarah Majlis Buku Kebangsaan Malaysia di penghujung 2019, kita ada program khas untuk 2020 ni. Tapi banyak kejutan berlaku di Malaysia,
ada perubahan politik dan juga dalam masa yang sama ada COVID-19 yang saya fikir sesuatu yang tidak pernah kita duga, yang tidak pernah kita rasakan akan berlaku. Betul. Jadi perancangan yang biasa yang kita nak buat, dia terencat dan tidak dapat untuk dilaksanakan seperti biasa. Dunia industri perbukuan antara industri yang paling teruk terkena. Ada beberapa perkara yang saya boleh sebutkan sebab kalau kita nak cerita pasal industri perbukuan, yang selalu kita lihat dalam media sosial adalah soal perbukuan general yang dibaca oleh umum. Tapi sebenarnya industri perbukuan ini lebih besar dan lebih luas. Kita ada buku teks, kita ada buku untuk perpustakaan, kita ada buku untuk pihak-pihak tertentu yang tak nampak di luar tapi di belakangnya sebenarnya memainkan peranan yang penting. Tapi bila COVID-19 berlaku, segala macam perancangan tersekat. Library mungkin kurang membeli buku. Universiti juga kurang membeli buku atas dasar ada perkara-perkara lain yang patut diberi lebih perhatian. Dan selalunya buku ni bukannya soal survival. Buku boleh dikemudiankan dan malangnya buku dia jadi perkara yang dikesampingkan. Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur yang dijangka dibuat pada tahun 26 Mac hingga 5 April terpaksa kita tangguhkan. Dan menurut kajian kami di Majlis Buku Kebangsaan Malaysia, setidak-tidaknya ada 70 juta stok yang tidak bergerak hanya kerana Pesta Buku Kuala Lumpur. Kalau 70 juta ringgit stok dan tidak bergerak, bayangkan. Ini satu kejutan sebenarnya. Mungkinlah dalam soal media dan sebagainya, saya pun terlibat secara pribadi sebab sebelum ni saya membantu Dr. Zaini Ujang untuk keluarkan buku. Ada 2 buku yang sangat popular, membaca dan juga hadis. Maksudnya saya pergi sendiri ke JNT Express untuk hantar buku. Saya buat sendiri. Maksudnya ini bukan melalui pengalaman orang. Saya melihat memang ada peningkatan sebanyak mungkin paling di JNT di tempat yang saya pergi untuk penghantaran itu. Mereka mengatakan kalau biasanya dapat 300 parcel, tapi sewaktu COVID parcel itu meningkat 3 kali ganda. Jadi kita boleh andaikan dalam dunia perbukuan pun sama. Jualan online mungkin meningkat. Tapi meningkatnya 3 kali ganda. Cuma kalau sebelum ni jualan online kita hanyalah dalam rangka 5 hingga 10% hasil jualan penerbit atau syarikat. Betul. Kalau naik 3 kali ganda pun daripada 5 jadi 15%. Masih belum mampu untuk menangani permasalahan yang industri hadapi. Ini senario yang kita ada sekarang. Senarionya tidak begitu memberangsangkan, tapi kita tak ada pilihan, kita tak boleh mengalah. Sebab buku ni adalah nadi kepada ketamadunan bangsa. Betul. Yang penting macam mana kita nak gerakkan. Okey, Encik. Kalau kita lihat tadi itu adalah senario yang berlaku. Kalau kita lihat e-commerce kalau e-commerce buku meningkat, ada yang melaporkan peningkatan jualan. Adakah dalam senario baru ini kalau kita nak new normal ini, penerbit perlu menyesuaikan diri ataupun perlu ada bantuan kerajaan dan sebagainya? Macam mana kita nak menangani isu ini? Yang pertama adalah kita perlu penerbit perlu mengorak langkah, membuka ruang untuk kita terlibat secara terus. Tapi dengan keadaan yang sangat positif. Kita tengok jejak tarbiyah contohnya. Saya sebutlah. Saya boleh sebut mana-mana yang saya nak ataupun boleh. ITBM ataupun mana-mana syarikat yang saya melihat bila ada kekangan begini, mereka mengambil tindakan proaktif. Mereka menggerakkan, menghantar buku sebab online business still on. Tiap-tiap hari kita kat rumah jual buku. Jadi penerbit tak boleh kata okey, boleh beli buku sekarang tapi kita hantar lepas PKP. Sebab lepas PKP orang tak nak baca. Jadi kita kena ada tindakan proaktif. Beli hari ni, semalam orang order dengan saya satu buku. Pagi tadi saya hantar pukul 8. Hari Ahad buka dan boleh hantar. Kalau kita bertindak secara efisien, maka dengan sendirinya maka kita akan dapat menarik orang untuk membeli buku secara online.
Ya, Tapi betul. kalau kita agak lambat, kita tak proaktif, ini mungkin mengakibatkan orang tak percaya kepada industri yang sedang kita tangani. Sebab tu saya fikir kita kena ada proaktif, mengambil peluang, mengambil ruang untuk kita menjadi efisien dan orang akan percaya kita. Sebab dalam jualan secara talian ni, yang paling penting adalah kepercayaan yang diberikan. Ya. Kalau orang tak percaya, itu akan jadi masalah untuk kita. Okey, Cik, satu lagi ya. Mereka ada yang berkata tentang trend sekarang ni tentang buku e-book dengan buku e-commerce yang kita jual melalui physical tapi kita post kan. Mana yang lebih orang kata lebih ke hadapan ataupun sebenarnya e-book ni hanya trend sementara ataupun hanya orang kata bukanlah dikata boleh kita meningkatkan jualan kita secara lebih agresif. Saya melihat begini, e-book bagus. The younger generation mungkin akan lebih mudah dengan e-book. Mereka buat assignment di universiti sebagainya, dia dah biasa dengan gadget dan komputer. Betul. Tapi pembeli tegar buku adalah golongan yang agak konservatif. Umur 40 ke atas, ini pembeli buku sebenar. Ya. Yang tak kisah keluarkan 200-300 ringgit untuk sekali beli buku. Ya. Mereka ni lebih konvensional dan suka buku. Sebab tu kedai-kedai buku yang betul-betul mengeluarkan buku yang bermutu seperti Kinokuniya, walaupun Kinokuniya di tempat lain tutup, tapi di Kuala Lumpur masih ada di situ. Saya melihat ini perkara yang patut kita beri perimbangan untuk penerbit. Di samping kita pergi mengeluarkan langkah kepada e-book, tapi dalam masa yang sama buku fizikal masih ada ruang dan tempatnya. Itu perkara yang saya fikir patut kita lihat. Okey, kepada semua penonton yang baru menonton siaran langsung kita membenarkan komen dan juga soalan boleh diletakkan di ruang komen page kita ya. Saya akan bacakan mana-mana yang sempat untuk kita tanyakan kepada ahli panel kita. Okey, Jahid, satu lagi soalan lah kita nak melihat kepada aspek. Sekarang ni Malaysia, Kuala Lumpur dapat sebagai kota Kuala Lumpur sebagai ibu kota buku dunia ya, kita dapat anugerah sebagainya, dan tahun ini adalah tahun yang sebenarnya sangat mencabar. Banyak aktiviti-aktiviti untuk Malaysia membaca, negara kita dah dilantik sebagai ibu kota kota buku sebagainya. Macam mana perkara ini? Apakah langkah yang nak kita meraihkan lagi aktiviti-aktiviti yang orang kata sebagai satu perayaan untuk orang dalam industri buku ni, untuk kita sama-sama meraihkan. Sebab dah banyak pesta buku terpaksa kita tangguh, macam-macam aktiviti dah terpaksa kita tangguhkan. Apa yang alternatif untuk kita lakukan pada tahun ini? Okey, apa yang akan kita buat bermula pada 25 hari bulan ni, untuk peserta-peserta Pesta Buku Kuala Lumpur yang tak boleh join, kita akan adakan PBA KL online. Oh, okey. Mulai 25 hari bulan Jun dan sehingga 13 hari selepas itu. 2 minggu kita akan war-warkan untuk adakan Pesta Buku online. Kita akan buat promosi dan kita harap ini akan menggegarkan sedikit industri perbukuan kita. Jadi kita harapkan semua penerbit akan mengambil bahagian dalam perkara ini supaya kita boleh sebenarnya memberi impak. Sebab dalam banyak keadaan saya fikir industri perbukuan perlu nampak gah, perlu nampak besar, perlu nampak terkesan dengan COVID-19. Kalau kita tak menampakkan perkara tersebut, maka kerajaan tak akan melihat kita sebagai relevan, satu industri yang relevan. Alah, tak ada pun tak apa, apa nak kisah, orang tak bising, tak ada buku. Sedangkan sebenarnya pencinta buku ni baik-baik orangnya, dia tak agresif. Jadi kalau kita boleh memperlihatkan bahawa kita adalah orang yang relevan, yang patut dibantu. Kita lihat sebenarnya menteri pun jumpa dengan penggiat seni kan. Betul. Tapi penggiat buku belum lagi. Jadi saya fikir kita kena buat. Tapi untuk makluman, pihak MBKM ada menulis surat kepada Kementerian Keuangan membuat cadangan, dan Mabupa juga telah membuat cadangan supaya dalam pakej rangsangan yang baru nanti industri buku tidak akan ditinggalkan. Kita dah buat proposal dan kita dah minta supaya perkara ini akan diberi perhatian lah. Kita harap dapat diberi perhatian. Tapi kalau setakat MBKM apa-apa aja tak cukup. Yang penting adalah untuk kita pastikan bahawa kita buat promosi yang lebih agresif.
Encik Hek, ada satu soalan daripada peserta ataupun penonton kita yang bertanya tentang bagaimana pada pandangan Encik Hek lah, bagaimana pandangan Encik Hek tentang demand buku-buku dan di Malaysia ni, terutamanya macam buku bahasa Melayu. Masih ada lagi ke ataupun sebenarnya keadaannya tidak berapa stabil? Ada lagi. Right promotion ada lagi. Saya nak sebut contoh buku hadis. 40 hadis tentang pelestarian alam sekitar. Harganya RM120. Mahal kan? Ya. Kurang daripada 3 bulan cetakan, kita dah menjual. Buku tu dah hampir habis. Oh, habis stok. 3,000. Hampir habis. Kita sedang berusaha untuk second edisi yang kedua. Sama juga dengan buku membaca. Yang saya sebutkan ini adalah perkara yang saya tangani sendiri. Saya tak nak cerita yang andaian, tapi ini yang saya lihat. Tapi harga bukan lagi perkara yang penting, sebab kalau kita tahu segmen mana yang kita nak, siapa yang kita target, kita akan dapat. Cuma cara tu kena kreatif dan agresif. Ini pandangan saya. Memang akan ada sentiasa pembeli. Ya. Mana akan ada sentiasa pembeli walaupun dalam bahasa Melayu kalau kita betul caranya mesti ada. Betul. Bagaimana tentang baru ni ada kes penutupan MPH, kedai-kedai buku. Adakah itu senario berterusan ataupun ni hanya bersifat sementara? Banyak je shopping complex tutup, banyak je kedai baju tutup, banyak lagi perkara-perkara lain yang tutup. Jadi saya fikir soal bisnes, soal penutupan, ini adalah satu senario perniagaan yang biasa, yang tak mampu nak kita elak. Jadi kalaulah misal kata sewaan mahal dan perkara-perkara tersebut tidak memberikan pulangan yang baik, maka mereka akan tutup kedai. Tapi Amazon yang kita tahu terkenal dengan online bisnesnya, buka kedai fizikal. Sebab tu saya melihat perkara-perkara ni kita kena lihat bagaimana mereka mempromosikan. Kan? Book access buka lagi tempat-tempat lain untuk dibuat. Atau dalam masa yang sama ialah mungkin penjualan buku nanti tidak lagi berupa seperti cara yang sebelum ni. Cara sebelum ni kita penerbit keluarkan buku, dia perlu ada pengedar bawa kedai buku akan baru sampai kepada pembaca. Betul. Ini ada rantaian pengedaran yang tersusun. Tapi dalam waktu itu maka akan ada pihak-pihak orang tengah sampai kepada pelanggan, dia akan ada prosesnya. Mungkin selepas ini penerbit akan terus menjual kepada pembeli. Itu mungkin salah satu caranya. Sekarang pun saya fikir di universiti pun mereka dah boleh beli secara terus kepada penerbit kan? Ya, betul. Dulu perpustakaan universiti hanya boleh beli melalui pengedar yang berdaftar. Sekarang dah tak ada yang macam tu. Jadi konsep bisnes ni dah perniagaan dah berubah. Jadi kita kena melihat apa perkara yang sesuai untuk industri buku ni. Encik, baru-baru ni kita dikejutkan dengan isu-isu pelagian, isu-isu yang di mana online ni juga tidak terselamat dari aspek dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab terhadap karya-karya yang telah ditulis. Jadi bagaimana pandangan Encik Hek dalam konteks ini, penyelesaiannya ataupun cabaran dia? Kita kena tegas. Penerbit kena tegas. Sebab kebanyakan apa yang kita lihat adalah platform third party yang menjual perkara tersebut. Kalau ada orang menjual plagiat di platform tersebut, kita kena buat komplain terus kepada platform tersebut dan kata kalau ini berlaku kita saman dia. Atau kita berhentikan berinteraksi dengan mereka. Kita tak gunakan apa yang dia ada. Mereka akan takut. Tapi soalnya ialah kadang-kadang kita ni tidak agresif. Kalau hak kita dicabar, hanya kita yang boleh mempertahankan. Jangan minta orang lain pertahankan, tak jadi. Betul. Selalu kita nak supaya orang lain, kita adalah orang yang teraniaya. Kita yang teraniaya ni kena sebut kat orang dan kita yang kena berjuang di hadapan. Betul. Tapi kalau kita teraniaya cuma menangis, merintih, tak melakukan tindakan yang betul, alamat selamanya lah kita akan dianiaya. Encik Hek, okey.
kita sekarang ini betul tak ada mungkin ada yang tak terlibat lagi dengan Frankfurt Book Fair yang akan jalankan pada tahun ini. Mungkin adakah terbantut ikhtiar ataupun usaha untuk mengantarabangsakan karya kita? Adakah ataupun dengan berlaku COVID ni dia lebih membuka peluang kita pergi ke antarabangsa? Macam mana pandangan Encik Khair? Sebelum pandangan saya nak tanya, siapa kata Frankfurt Book Fair tak ada tahun ni? Oh, ada. Tapi kami sedang membuat kertas permohonan kepada pihak kementerian untuk alhamdulillah. meneruskan Frankfurt Book Fair. Kita sedang membuat kajian. Kita hantar kepada MAPIM juga siapa yang nak terlibat. Ya. Sebab kementerian kata, kalau MBKM nak buat, tak ada industri yang nak pergi, mana boleh. So setakat ni ada 10 pihak yang mengatakan nak pergi. UMP nak pergi tak? InsyaAllah Kita nak jadikan saya 11. ikut Encik Khair. Encik Khair jalan, Kita saya jadikan jalan. 11. Okey. Apa yang saya nak sebut ialah pihak Frankfurt Book Fair telah menghubungi MBKM dan menyatakan bahawa kalau ikut perancangan mereka, mereka akan meneruskan Frankfurt Book Fair tahun ini. Ya. Dengan segala perkara-perkara yang patut dibuat dalam menangani isu COVID-19. Itu komitmen Frankfurt Book Fair. Dan dalam hujahan kami kepada pihak kementerian, kami jumpa KSU, kami kata kita kena pergi. Sebabnya ialah dalam kerangka yang begini, dalam keterdesakan yang begini, kita nak lihat bagaimana pemain-pemain industri dunia melihat langkah ke hadapan. Dan kita tak boleh lambat dan terlewat untuk belajar cara mereka. Kita tak nak ketinggalan. Jadi kita kena berada di sana. Itu hujahan kami. Cuma KSU tanya, berapa ramai nak pergi? Kalau you seorang pergi, tak guna kita melabur banyak-banyak. Jadi kalau pihak penerbit yang lain, sekarang ni ada 10, bertambah banyak, kita tunjukkan pada pihak kementerian bahawa ya, memang ada sokongan, ada nak pergi. Sebab pada saya ialah, di saat jalan yang genting, di saat permasalahan meruncing, peluang tidak pernah mati. Bagaimana kita menggerakkan dan mengambil peluang tersebut. Ini nampak banyak falsafah sedikit. Tapi untuk orang yang survive dalam kehidupan, itulah jalan yang selalu mereka ambil. Betul. Saya setuju. Encik Khair, ada satu lagi soalan yang saya nak bacakan di sini daripada rakan kita di page kita ya. Berkenaan tentang pandangan Encik Khair tentang pemasaran buku ya. Konteks ataupun bagaimana kita sebenarnya hari ini dalam keadaan COVID-19 ni kita nak pasarkan buku kita. Adakah kaedah konvensional ataupun ada kaedah baru? Okey, pemasaran buku ni dia macam jalan ke surga macam-macam kan. Pergi Mekah pun banyak jalan kan. Banyak laluan yang kita buat kan. Sebab tu waktu COVID ni pun ada orang terlepas balik kampung. Sebab jalan tikus ni banyak kan. Saya tak ajar yang macam tu. Saya tak kata itu betul. Peraturan kena ikut. Undang-undang kena jaga. Cuma yang saya nak sebutkan ialah pemasaran buku kena kreatif. Dan dalam masa sama ialah dia kena nampak jalan. Dulu penulis buku kata kerja saya selesai bila buku saya dicetak. Sekarang dah tak boleh macam tu. Kerja penulis tak selesai. Kerja penulis dia kena promosikan. Memanglah itu lari daripada konvensyen awal. Tapi ini yang patut kita buat. Penjual buku patut melihat alternatif kepada pengedaran buku. Mana penjual penulis terlibat semua? Ya, tak. Semua pihak yang terlibat dalam industri perbukuan pada hemat saya patut menjual buku. Editor patut jual buku, penulis patut jual buku, pengedar patut jual buku. Kenapa saya sebut begitu? Kerana ini orang yang ada knowledge tentang buku. Saya sebut kenapa saya boleh jual lah buku sehari 2, 3 yang saya boleh buat melalui FB. Kerana saya tahu konten buku tersebut. Saya tahu dalam buku ni, sebab saya pengurus projek, apa kelebihan dan macam mana buku tersebut patut dijual. Sebab kalau ini tidak kita lakukan, maka industri ni akan malap. Kemudian dalam masa yang sama ialah ramai orang yang nak juga promosikan buku kita. Kita buat dropship buku. Ini setengah syarikat buat. Kita minta semua orang jual buku, jadi penjual kita. Tak kira lah siapa-siapa. Yang ada netizen jual buku. Yang penting ialah dia promosikan buku, buku terjual dia dapat 20%. Kita penerbit yang akan postkan buku tersebut. Cuma ini semua memerlukan kecekapan dan bekerja luar kotak. Nak jual buku, nak hantar buku semua dia bukan kerja office hour.
Betul. Ada orang kerajaan dia nak office hour je, lepas office hour tak nak pergi, tak. Nak Ya. jual buku, kita kena hantar pagi-pagi, kena cari waktu yang sesuai. Mungkin bungkus buku tu malam. Perkara yang patut kita lihat. Kita kena bekerja di luar kotak yang begitu. Sebab Ya, waktu betul. kerja kat office siang pun ada waktunya kita mengular kan. Jadi Betul. tak apalah kita gantikan malam kita bungkus buku. Esok pagi-pagi sebelum pergi office, kita hantar kat post office kan. Itu perkara-perkara yang patut kita lihat. Dan kita kena sebenarnya berfikir di luar kotak dan berani mengambil risiko. Saya yakin dan percaya kalau itu semua pihak buat, kita akan lebih ke hadapan. Percayalah, ramai saja pihak-pihak yang kreatif, yang sebenarnya dia beruntung sewaktu keruncingan ini berlaku. Di Perancis jualan buku meningkat sewaktu COVID. Okey. Sebab orang duduk rumah dan baca buku. Ya. Okey, ini kita banyak sebenarnya soalan daripada internet, daripada rakan-rakan kita di luar ni banyak. Saya ambil Tuan Zamri Muhammad. Dia bertanya pada ni yang kita juga, dia kata aktiviti perbukuan negara masih tidak diangkat secara serius dalam kerangka industri kreatif. Jadi apa usaha yang dapat kita lakukan agar industri ini benar-benar masuk dalam kerangka industri kreatif? Benarkah statement itu? Dia macam ni, Saudara Zamri. Saya faham kita tak dipanggil untuk berbincang. Tapi kami di MBKM membuat tindakan proaktif, membuat cadangan pihak pada Kementerian Keuangan. Kami dah hantar minggu lepas. Itu pun kami tahu, rupanya ada rangsangan ekonomi yang baru. So kita buat. Saya call Saudara Arif Mabopa, dia pun buat perkara yang sama. Jadi kalau Saudara Zamri juga mengambil inisiatif yang sama, hantar surat kepada Kementerian Keuangan, semua MAPIM pun buat benda yang sama, maka mereka akan melihat, ini adalah industri besar yang tak boleh ditinggalkan. Ya. Artis merintih, mereka tak boleh buat, tak boleh berlakon, dia rasa, tapi penulis kita belum lagi sampai ke tahap. Sebab Maknanya Encik Khair, peranan kita semua ni kena gerak sekali, tak boleh hanya berharap pada satu pihak ya. Betul. Kita kena buat. Kalau orang kata saya tak tahu, kami di MBKM pun tak tahu. Tapi bila kita tengok, kita berlaku, ada rangsangan yang akan berlaku. So, jadi kita buat tindakan proaktif, kita buat. Ini yang patut kita lakukan secara bersepadu. Tapi dalam masa yang sama, bukan satu je suara, banyak suara yang datang. Kalau banyak suara yang datang, semua orang mengadu, saya percaya pihak berwajib akan mendengar suara tersebut. Sebab dalam economic of scale, dalam dunia politik demokrasi, suara ramai itu yang akan didengar. Suara sikit, letihan ni biasanya disingkirkan. Minoriti jarang dilihat sebagai pihak yang patut diutamakan. Minoriti akan diambil, tapi selepas majoriti diambil kira. Jadi pada saya ialah semua pihak, Saudara Zamri dengan move, dia punya my move dia tu semua, buat surat, tunjukkan apa yang dia nak, maka dengan itu orang akan melihat bahawa kita besar dan kita patut diberikan ruang dan peluang. Encik Khair, pada pandangan Encik Khair, pada kita lihat, kita lihat COVID-19 ni, kalau kita lihat waktu sekarang ini, kita nampak memang makin ramai yang mengambil peluang berada di rumah untuk baca buku. Mungkinkah tahap pembacaan ataupun budaya membaca ni akan berterusan ataupun hanya sementara? Dia macam ni, orang yang dah baca buku, dia tak akan berhenti baca buku. Orang yang dah beli buku, jarang untuk dia berhenti beli buku. Dia akan tetap beli buku, dia akan tetap baca. Sebab membaca ni ada keseronokan dia yang tersendiri. Kalau kita dah mulakan pupuk perasaan ini, saya yakin dan percaya ia berterusan. Tapi peminat buku juga tak boleh berhenti. Maksudnya ialah dia nak benda yang baru, buku yang baru. Tapi kalau semua pihak tak keluarkan buku baru, masalah juga. Tak ada bahan bacaan baru, masalah juga. Ini perkara yang patut kita lihat. Dan dalam masa yang sama, saya melihat bahawa pihak yang berwajib juga perlu melihat ini untuk merangsang pembacaan buku. Kita dalam kempen Dekad Membaca Kebangsaan, 10 tahun Dekad Membaca Kebangsaan kan. Tapi bila COVID ni nampak senyap sikit, jadi kita harapkan kalau kita boleh buat sesuatu, kita war-warkan, dia akan buat. Kami bagi pengalaman sedikit lah sewaktu COVID ni. Untuk pelajar sekolah, MBKM mengadakan
baca puisi dan tulis puisi untuk pelajar sekolah. Sambutannya sangat bagus. Dan mulai esok kita buat pula untuk guru-guru sekolah menulis puisi menggunakan tema Hari Guru. Oh. Dan itu juga tak mula lagi esok. Lebih 50 penyertaan dah masuk. Oh. Kata kita baru sebut. Tapi dah masuk penyertaan. Saya fikir kita gerakkan perkara ni. Kita buat. Kalau semua buat sikit-sikit, dia akan besar dan impaknya bagus. Macam yang Saudara Azli dan UMP buat perkara ni. Saya okey kalau 30 orang, 40 orang tonton yang ni. Tak apa. Okay. Tapi kalau 30 orang, 40 orang tu jadi nukleus untuk menggerakkan lebih besar, lagi bagus. Dan zaman teknologi ni pula lagi bagus ialah kita boleh jadi bahan rujukan, kita boleh simpan dalam FB, lepas tu tengok balik. Betul. Dia akan sentiasa ada di situ. Jadi perkara seperti ini patut kita lanjutkan. Lepas COVID pun patut ada macam ni. So tiap-tiap minggu sekali buat, sebab saya fikir usaha sebegini adalah usaha yang kita melihat. Dulu orang kata menangguk di air keruh kan. Oh dapat banyak ikan. Tapi kadang-kadang kita tak belajar daripada Datuk Nik kita. Kenapa nak tangguk kat air keruh kan? Marah, tak baik tangguk di air keruh kan. Kadang-kadang air keruh pun banyak ikannya kan, dia sembunyi. Okey, Jahil. Satu lagi Jahil, kita ada lagi soalan. Jahil pernah menjadi CEO di ITBM ya, dan pengalaman yang banyak dalam menguruskan buku-buku yang popular dan sebagainya. Apa awak kata sekarang lah, akan kita lihat hari ini, apa kualiti macam mana nak meningkatkan kualiti penerbitan lah buku, khususnya dalam industri buku ni, apa cara nak meningkatkan? Saya fikir yang pertama konten tu kena betul. Itu yang paling utama. Konten ni pula sebab kadang-kadang kita melihat konten ni kena ada kombinasi pihak-pihak tertentu. Saya suka buat contoh yang saya kendalikan sebelum ni. Sewaktu selepas saya habis daripada jadi CEO dan saya tak buat kerja lain, saya bawa Grab dan saya juga jadi pengurus projek buku. Buku hadis 40 hadis tentang pelestarian alam sekitar. Buku tersebut sebenarnya adalah kombinasi ketokohan dua pakar. Seorang profesional tentang alam sekitar, yang kedua adalah buku seorang ulama yang mahir tentang hadis dan Al-Quran. Kombinasi ini sebenarnya memberikan banyak ruang dan rangsangan untuk kita bergerak. Saya lihat buku ni. Saya lihat, okey, tiba-tiba buku ni ada, saya nak baca satu benda yang saya fikir dalam zaman 34 hadis yang ke-34. Saya nak sebut. Tiba-tiba kita ada COVID-19. Bila ada COVID-19, hadis 34-nya menyebut dan kita tiba-tiba ada kuarantin. Saya nak sebut dalam hadis 34, zaman Rasulullah 1400 tahun yang lalu, Rasulullah berkata, ada sebut daripada Usamah Ibn Zaid radhiyallahu, sungguhnya Nabi SAW berbicara berkaitan penyakit taun. Baginda bersabda, taun adalah sisa-sisa kekejian atau seksa yang ditimpakan kepada sebahagian daripada kaum Bani Israel. Jika kamu berada di satu tempat yang dilanda wabak tersebut, maka janganlah kamu keluar darinya, dan jika taun melanda di satu tempat yang kamu tidak berada di dalamnya, maka janganlah kamu memasukinya. Saya nak sebut kombinasi antara seorang pakar alam sekitar dan juga ilmuwan hadis dan Al-Quran memungkinkan kita melihat kembali sejarah. Sekarang ni kuarantin, zaman Rasulullah dah diajar. Ada dalam ilmu begini. Saya melihat, untuk melihat Malaysia maju dan bergerak luas, itu antara perkara hazanah negara yang banyak yang kita ada. Kita ada kepakaran yang patut kita tonjolkan untuk kita jual. Dan itu sebenarnya perkara yang patut kita lihat. Universiti, UMP, ada para ilmuwan yang ramai. Cari pakar yang lain, combine-kan ilmu tersebut, maka saya fikir kita boleh menjadi peneraju kepada anjakan dunia keilmuan. Ini saya fikir perkara yang betul, sebab Saudara Azli bertanya, saya bercakap soal yang saya tahu, bukan saya nak promosikan buku ni. Tapi kalau promosi pun tak apa kan. Buku ni terbitan ITBM. Tak apa, kita sentiasa support antara satu sama lain. Okey, Encik Hia, satu lagi daripada orang lama, Hasri Hasan.
Dia tanya ada tak usaha lain yang dilakukan bagi menguatkan lagi penerbit kita ke luar negara? Okey, Saudara Hasri ni dia macam dia nak tanya tapi dia ada jawapannya. Sebab dia pakar yang selalu ke overseas kan, dia tahu tempat-tempat dia. Okey. Dalam kerangka sekarang ni yang paling penting adalah untuk kita maintain relationship dan hubungan. Sebab tu bila Saudara Azli sebut tadi tahun ni tak pergi Frankfurt, saya senyum. Sebab kalau boleh kita nak pergi Frankfurt, kita jangan di waktu ini mematikan segala hubungan yang ada. Ini yang sedang kita perkuatkan. MBKM sedang sekarang ni dalam peringkat terakhir untuk kita revise dasar buku negara. Dan kita nak masukkan elemen-elemen tersebut dalam kerangka tersebut supaya nampak dan peluang berkesan. Apa-apa saja usaha yang kita dah ada sebelum ini tidak patut kita tinggalkan dalam masa kita mengorak langkah yang baru. Yang kita perlukan adalah supaya kita sentiasa kekal relevan dalam dunia perbukuan. Sebab tu rangka kita ke luar negara tu tak boleh kita tinggalkan. Sebab saya selalu sebut ekspor buku ni lebih murah daripada ekspor benda-benda lain. Tak boleh fizikal kita buat tak boleh buat kita boleh buat online. Tapi yang penting ketamadunan kita patut diangkat ke tempat yang lain. Betul. Macam kalau kita nak tanya satu lagi lah, kita nak lihat sekarang apakah bidang macam buku-buku yang nak mungkin Cik ada idea sikit. Contoh tadi kombinasi antara hadis ahli akademik dengan ulama tadi yang melahirkan konten yang berkualiti lah yang diterima. Ada lagi tak idea-idea lain umpamanya bagaimana kualiti buku tu dapat ditingkatkan bagi kita memupuk semangat ataupun menyediakan konten berkualiti untuk rakyat. Kita tak nak seperti kata di Syed Munawar, hanya karya-karya yang tidak dapat meningkatkan intelektual kita. Kita nak yang berkualiti. Apa ada jalan lain tak selain daripada yang disebutkan? Saya melihat Pena, Puan Sridia, Saudara Nasir daripada Nuha Enterprise, mereka membuat perkara-perkara yang agak kreatif. Ada juga satu lagi saya tak ingat ibu siapa yang buat juga kisah-kisah menarik kehidupan orang biasa dan dituliskan jadi buku. Saya fikir itu patut kita galakkan. Saya melihat bahawa cerita-cerita motivasi sebegini akan lebih dekat kepada kita. Cerita bagaimana kita survive dalam COVID-19. Cerita macam mana frontliner kita. Kita antara negara yang paling ke depan menangani isu COVID-19. Jumlah kematian yang relatif kurang, jumlah pesakit yang dikeluarkan. Bagaimana kita mengalihkan puluhan ribu rakyat kita yang pulang dari luar negara, kuarantinnya di mana, semua kita buat secara sistematik. Dan ini adalah cita-cita kejayaan kita. Kita melihat negara-negara yang lebih maju daripada kita menghadapi masalah yang jauh lebih teruk daripada kita. Dan kita alhamdulillah berjaya menangani. Maksudnya kita ada keupayaan untuk mempunyai konten dan cerita yang baik. Cuma kita kurang menggalakkan perkara ini. Kalau ini kita buat, kita akan melihat. Sebab tu saya nak sebut penerbit-penerbit universiti yang banyak dapat dana kerajaan ni patut mula mengorak langkah. Sebab biasanya penerbitan universiti ni dia nak mutu tinggi, nak ke jurnal, standard. Buatlah buku juga yang untuk masyarakat biasa baca. Ya, betul. Buatlah buku juga yang untuk semua orang boleh baca supaya kemenara gadingan universiti itu akan dinikmati oleh orang biasa. Ini universiti gerah besar, kita nak cari scopus dan sebagainya, profesor ramai. Tapi orang kampung kelilingnya tak maju. Tak maju ya. Tak maju. Jadi universiti jadi tak relevan tau kalau macam tu. Saya setuju. Bekas orang universiti kritik universiti.
Saya setuju dengan pandangan Encik Khair. Kita perlu memasyarakatkan sebenarnya ilmu-ilmu di universiti ini perlu dimasyarakat. Jadi apa pada pandangan Encik Khair lah dalam konteks sekarang ni dari segi orang kata kita banyak di universiti ni konten yang berkualiti ya. Apa kaedah atau cara terbaik supaya konten ini dapat disalurkan dengan lebih mudah, bahasa yang mudah untuk dirasai, dinikmati oleh masyarakat sekeliling. Impian saya pasal MAPIM dan juga sebuah universiti ni, impian saya dan harapan saya ialah kalau kita boleh gerak satu, jadi satu tim, kumpulkan semua konten yang ada, semua buku yang ada, kita walaupun kita tahu MAPIM dah ada pemasaran, tapi kita kuatkan dengan adakan 3-4 orang yang tetap yang buat kerja tu betul-betul. Mana Dan kita buat sekretariat yang tetap, yang ada dan kita boleh gerakkan. Maka saya percaya benda ni boleh kita anjakkan kepada pihak yang lain. Sebab apa yang berlaku sekarang ialah masing-masing jalan sendiri. Ya. Bila 20 jalan sendiri, dia tak kesannya tak sama. 20 orang, seorang ke timur, seorang ke barat. Tapi kalau 20 orang gerak sama, dia derap, dia dop tu akan nampak. Jadi saya fikir, Allah mak, saya ni tak patut kan? Orang jemput saya. Tapi itu pandangan saya. Saya ikhlas dalam mengatakan perkara ni. Sebab saya fikir kalau itu boleh kita buat, kita lakukan, kita bukan saja akan jadi jatuh kampung. Kita akan boleh banyak keluar negara sebab kita ada konten yang banyak yang patut kita angkat bersama. Jadikanlah this is the way to go. Kita nak supaya benda ni kita adalah orang yang memulakan sesuatu dan orang tahu cerita ni. Okey, Cik Khair dah biasa membawa ahli akademik menulis dalam bentuk yang lebih komersial. Semalam kita berbincang dengan Tuan Syed pun tentang komersial, penulisan komersial. Okey, ada pengalaman menguruskan ataupun menangani buku Zaini Ujang, Prof Zaini Ujang. Bagaimana sebenarnya cara akademik ni? Dia dah biasa dengan aliran formaliti ya, cara penulisan rasmi. So dia nak tukar fikiran supaya menulis dalam bentuk komersial tu macam mana pengalaman Cik Khair bersama dengan Zaini Ujang, Prof Zaini Ujang? Saya melihat macam ni, kita mengumpulkan semua pakar-pakar. A good designer, a good publisher, a well-known writer, they come together, sama-sama berusaha. Buku hadis jarang yang berwarna. Tak ada graf dan diagram macam ni. So kita buat. Jadi buku itu jadi konten yang menarik. Dia tak jadi perkara yang besar. Perkara ni perlu kita bincangkan. Kemudian yang kedua ialah kenapa buku ni laju? Kita attack those pihak-pihak yang ada kepentingan. Alam sekitar, sains. Ini yang kita buat. Dan mereka ni ada bajet-bajet mereka tersendiri. Kalau nak sekat 10,000, 20,000, tak ada masalah. 20,000, 30,000 untuk dia orang tak ada masalah, untuk kita cover kos cetak. Benda-benda macam ni yang patut kita gerakkan dan dalam kreativiti kita, ini yang patut kita nak. Dan industri buku, misal kata kalau kerajaan kata okey, kita peruntukkan 200 juta. Ada tak ada konten buku sekarang? Kita kena kata ada. Dan kalau ada begitu yang boleh kita cepat. Sebab sekarang ni dalam rancangan ekonomi yang baru yang paling penting adalah ekonomi bergerak cepat. Dan kita ada buku-buku yang patut kita jual dan kita edarkan cepat, Saudara Azli. Saya harap saya menjawab soalan Saudara Azli. Sangat menjawab, insyaAllah dah kita pun dapat komen yang banyak. Saya pun tak dapat nak baca soalan. Saya rasa berharap lepas ini Cik Khair akan jawab sendiri dalam komen. InsyaAllah saya akan komen yang tu. Ya, kita pun masa sudah pun di penghujung. Kita ada soalan bonus kepada Cik Khair sebenarnya. Cik Khair, saya seperti saya maklumkan soalan bonus ni lah. Boleh tak Cik Khair cerita sikit buku yang dibaca sebanyak dalam PKP ni? Apa, boleh kongsikan kita tak apa special buku tersebut? Okey, saya baca banyak buku sebenarnya. Sampai membaca saya tengok Netflix juga. Netflix saya banyak tengok cerita Spanish tau. Money Heist dan sebagainya. Tapi yang saya baca buku, saya ada 2-3 buku yang saya baca. Tapi antara baca buku ialah buku Ahmad Lutfi saya baca. Buku Ahmad Lutfi adalah buku tahun 1940-an, 1950-an sebelum kita merdeka. Bagaimana kritik beliau terhadap institusi mufti, ulama. Dia kritik mereka tidak terbuka, mereka ada tu semua. Dan buku tu banyak memberi kesan pada saya.
Sebab tahun 40-an 50-an dengan apa yang berlaku sekarang, saya fikir tak banyak beza. Banyak aja perkara-perkara tersebut yang mengulang balik. Kemudian saya baca juga buku Anton Chekhov daripada Rusia. Dia akhir 1800. Buku tersebut kalau kita baca macam mana strata kemanusiaan di Rusia waktu tu ada darjat-darjat tertentu. Membaca buku tersebut, kita boleh imagine, kat Rusia macam ni waktu tu. Orang kaya dengan kayanya, orang miskin dengan miskinnya. Dia ada strata-strata tersebut. Buku ini mengulang insafkan kita bahawa dalam dunia ni yang lebih penting adalah kemanusiaan. Betul. Kalau sekadar kita mencari keduniaan, kebendaan, kita takkan ke mana-mana. Dulu kita berdoa kan, kalau boleh kita nak kerja, kalau boleh kita tak nak kerja, nak duduk rumah lepak baring-baring. Tuhan bagi kita 2 bulan, semua resah, gelisah. Tak boleh dah, tak lagi dah. Tak lagi dah kan? Tak lagi dah. Keluar juga. Sebab tu kadang-kadang kita lihat perkara ni banyak perlu membantu kita. Cik Akhil, satu lagi soalan lah. Ini akhir lah sebab hari ni banyak soalan tapi tak masa. Okey. Satu soalan strategik Majlis Buku Kebangsaan, apa strategi terkini lah untuk membantu industri buku? Ada strategi terkini ataupun rancangan tak? Apa yang kita buat ialah pertama untuk dasar buku negara. Sebelum ni sebenarnya 3 tahun kebelakangan ni kita sedang merangka semula dasar buku negara. Waktu tu ITBM di bawah YB Budiman yang mengelolakannya. Lepas tu diambil alih oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan sekarang ni perkara tersebut ada pada kami. Kami sedang membuat perincian terakhir sebelum kita submit untuk dibawa kepada pihak Jemaah Menteri untuk kelulusan supaya dasar buku negara yang baru ini kita buat. Sebab yang lama tu bagus tapi ada banyak benda yang sudah tidak relevan. Dan ada banyak isu-isu baru yang patut kita bawa, contohnya tentang IT, digital, orang kurang berkeupayaan, perkara-perkara tersebut, golongan minoriti, orang asli yang patut kita masukkan dalam kerangka besar dasar buku negara. Itu perkara yang paling utama kita buat. Yang kedua, kita mengelolakan Pesta Buku Kuala Lumpur yang sebenarnya kalau ikut bulan 3 hari itu, benda pertama yang kita buat adalah kita turunkan harga. Asli $3,500 satu bus, tak pernah dibuat sebelum ni, kita buat sebab kita nak berkhidmat, tapi tak berlaku sekarang. Kita akan buat bila waktu sesuai dan boleh dibolehkan oleh kerajaan, tapi dalam masa sama kita membuat alternatif lain, PBA KL online. Mana sekarang ni akan ada juga pesta buku antarabangsa secara fizikalnya akan ada juga? Ya. Tak tahu bila. Tak tahu bila. Okey. Kalau tak boleh tahun ni, kita buat tahun depan lah. Saya fikir itu tak boleh kita buat. Kemudian dalam masa yang sama juga, yang ketiga sebelum yang ketiga ialah kita sedang merangka kerangka sebenarnya dan juga membuat cadangan. Pemasaran buku secara komprehensif online ni untuk buku saja belum ada. Kami sedang berbincang dengan pihak-pihak berkepentingan untuk melihat kalau kita boleh buat satu kerangka yang begitu, yang self-sustain, boleh bergerak dan commercialize, supaya kita melihat industri buku ni tak mati dan bergerak dalam zaman yang mencabar. Betul. Okey, Cik, kita sudah pun berada di penghujung program kita. Memang saya tak dapat nak menjawab semua persoalan-persoalan yang ada di sini. InsyaAllah saya berharap perkongsian ini dapat memberi sedikit semangat pencerahan kepada rakan-rakan industri kita di luar sana. Semoga kita saling bantu-membantu. Saya dapat lihat, saya simpulkan di sini bahawa peranan kita jika satu hari nanti kerajaan sudah pun dapat menyediakan dana dan sebagainya, kita kena bersedia sebagai pemilik karya dan sebagainya. Waktu itu kita kena bersedia. Saya rasa itu adalah kesimpulan yang perlu kita lihat secara holistik sebenarnya. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Cik Khair sekali lagi. Saya ucapkan selamat Hari Raya Mak Azhar Batin, Cik Khair. Terima kasih. Sama-sama, selamat Hari Raya Mak Azhar Batin. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa, dan kepada rakan-rakan kita luar pun terima kasih kerana mengikuti program kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan teruskan daripada semasa ke semasa dan salinglah kita menyokong antara satu sama lain dalam industri buku negara.
Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lagi. Cahir. Assalamualaikum. Assalamualaikum.